الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، اليوم هو اليوم الثاني نلتقي في مائدة علوم القرآن، وموضوعنا اليوم هو الوحي أصبحت كلمة مالايوية. Okay, adopted from the Arabic, yeah. الوحي أنواعه وكيفياته. نعم. تعريف الوحي لغة واصطلاحا. إذا نتساءل، ما هو الوحي؟ الوحي لغة يا إخوة الكرام هو الإشارة السريعة، وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز، سيمبول، رمز، والتعريض، ويكون بصوت مجرد عن التركيب، صوت، just voice. Okay. وبإشارة ببعض الجوارح. فعندما نزل على الرسول الوحي فالصحابة عندئذ كانوا يعرفون أن الوحي قد نزل على الرسول عندئذ، وذلك بحركة الجوارح، وذلك بحركة الرسول تأثرا بالوحي. Ya, jadi macam Rasulullah berpeluh kan? Wabil kitabah, فالرسول عندما نزل عليه الوحي قد يأمر صحابته بكتابته. Okay, when wahyu revealed to our Prophet Muhammad, our Prophet Muhammad, our baginda, order his companions, yeah, to write down. Okay, at that time the wahyu. Okay, istilahan. إذن عرفنا الوحي لغة يا إخوة. فما هو الوحي اصطلاحا؟ هو أن يعلم الله من اصطفاه من عباده، the chosen one، كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. Okay, so the chosen one among the slaves given the wahyu from Allah. So whatever Allah want to tell his prophet, Allah will tell him, yeah. Min alwan al-hidayah, okay, many kinds of guidance, wal ilmi, knowledge, sirriya, it was a secret, ya, gairi mu'tada lil bashar, bukan benda biasa. Okay. Anwa'ul wahyi fil Qur'an ya ikhwah.
في القرآن الكريم وردت كلمات الوحي أكثر من مرة، واختلف واختلف مدلول تلك الكلمة في تكرارها. أوكي؟ فالوحي في القرآن قد يعني الإلهام الفطري. So the word of wahyu mentioned many times in the Quran. Okay, and the wahyu in the Quran has many meanings. Yeah, in terms of the contextual, yeah, in terms of the context, yeah, yeah. فالوحي قد يعني الإلهام الفطري للإنسان. Ya, ilham yang given to the humankind. Kal wahyi ila ummi Musa. Kal wahyi ila ummi Musa. Like the wahyu given to the mother of Musa. ماذا قال الله تعالى في القرآن إخوة ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك يا موسى أن اكسفيه في التابوت فاكسفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت إليه محبة مني ولتصنع على عيني. That is the verse in the Quran. Okay, reveal, okay, to our prophet, telling him that the wahyu, the ilham also given to the mother of Musa. Jadi Nabi Musa, ibu Nabi Musa, masa tu Fir'aun nak bunuh anak lelaki yang lahir daripada kalangan Bani Israel. Ibu Musa dah mula risau dengan keselamatan Musa lah kan. Akhirnya Allah bagi dia ilhamul fitri. Oh ibu Musa, bertenang, jangan risau. Letak itu anak di bakul. Kemudian hanyutkan itu bakul di sungai. Dia akan selamat daripada Fir'aun, di bawah kawalan dan penjagaan langsung daripada Allah. Jadi perkataan wa auhayna ila ummi Musa. So the word wa auhayna ila Musa, the sentence wa auhayna ila Musa, meaning it was ilham fitri given to the mother of Musa. Okay? Sani ma'ani al-wahyi fil Quran ya ikhwah. The second meaning of wahyu in the Quran. Al-ilhamu al-garizi lil hayawan. Ilham yang diberikan kepada hewan secara fitrah ya. Kal wahyi ila nahli. Like the wahyu given to the bee. Wa auhayna ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan. And we reveal to the community of bee to take their home from the wa auhayna ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan. Ambillah, bangunkanlah rumah engkau wahai lebah daripada gunung ganang, dan seterusnya lah, macam tu. Fa kalimatu wa auhayna ila nahli, this sentence meaning that the kind of wahyu given to the community of bee is ilham al-garizi. Thalis ma'ani al-wahyi ya ikhwah, the third meaning of wahyu. Al-isyaratu sari'ah ala sabilir ramsi wal iha.
Jadi isyarat. Okay. Ala sabil ramsi. It was symbolized. Ya, jadi ada simbolnya ya. Kaiha Nabi Lahi Zakaria alaihi assalam. Seperti isyarat Nabi Zakaria alaihi assalam. ماذا قال الله تعالى في القرآن الكريم؟ انتظر يا إخوة نرى في القرآن الكريم ماذا قال الله تعالى في سورة مريم أو في سورة طه إن لم أخطئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة مريم يا أخي ماذا قال الله تعالى؟ قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Oh Allah, give me the sign, bagi aku tanda, ya, tanda bahwa aku akan punya anak. Ya, walaupun aku dah tua bangka, tua rentah, isteriku pun dah kira dah menopause dah. Tapi dengan kuasa Allah, Allah bagi dia Yahya. Suami isteri dah tua, Yahya suami dan isterinya dah tua dah. Kalau ikutkan dengan ilmu perubatan medik, memang dah tak boleh ada punya anak. Tapi kuasa Allah, engkau ya Zakaria, I will give you the baby, ya. Jadi macam mana? Give me, ya Allah, the sign of your miracle, ya. Apa yang Allah cakap, kamu tidak boleh bercakap-cakap selama tiga malam berterusan. Kalau nak cakap memang tak boleh cakap. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Zakaria? Fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyah. He went out from the mihrab, the place he worship Allah. Fa'auha ilaihim. So the meaning of the auha in this sentence is isyarah. Jadi Nabi Zakaria memberi isyarat, dia tak boleh cakap. 3 hari, 3 malam berterusan dia tak boleh cakap. Fa'auha ilaihi, jadi dia memberi isyarat kepada kaumnya pada masa itu, ansabbihu bukratan wa ashiya. Worship your Lord, your God. Okay? Siang dan malam, ya, macam tu. Okay? Kemudian lagi waswasatus syaitan wa tazyinuhu asy-syarra fi nafsil insan. Fa kalimatul wahyi fil Qur'an aidan kata'ni waswasatus syaitan. Ya. Jadi jadi kalimat wahyu dalam Al-Quran kalau diguna pakai oleh syaitan, maka itu maknanya waswasa. Ya, jadi apa, godaan, rayuan, ya, kepada manusia lah. Izan ya ihwa ta'arrafu annal wahya fil Quran lahu ma'anin. فالوحي قد يعني الإلهام الفطري للإنسان وقد يعني الإلهام الغريزي للحيوان وقد يعني الإشارة السريعة وقد يعني وسوسة الشيطان. لذلك تنبهوا يا إخوة. If you find, so be careful my brothers and sisters, if you find kalimat wahyu in the Quran, please identify. Okay? What the meaning of it, ya?
Sebab wahyu banyak maknanya. Okey. Ini 4 lah ya. Okey. Wahyullahi ta'ala ilal malaika. Wahyu pun juga dibagi kepada malaikat. Kama qala ta'ala isyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'bah fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. This wahyu given to the malaika from Allah, it was at the time of Ghazwatu Badar, the war of Badar ya. Jadi Allah bagi wahyu kepada malaikat, anni ma'akum, wahai malaikat, you are going to support the Muslim, you are going to support the mu'min. Okay, be aware, I am with you all. So what are you going to do? Fathabbitul ladzina amanu. Kukuhkan, strengthen the belief of the mu'min that they are winner at the end of the war. And who are the lost one? Kuffar, orang-orang kafir yang akan kalah. Macam tu ya. Izan kalimatul wahyi in this sentence is yuhi rabbuk. Given to the malaika. Okay. Okay. Lakin among the malaika, the angels, messenger. Jadi antara malaikat Allah ada juga rasul, macam manusia lah, ada juga rasulnya kan. Tetapi the missions are different. Jadi misi atau tugasan rasul daripada kalangan malaikat dengan rasul daripada kalangan manusia beza ya. Macam rasul daripada kalangan malaikat, minal malaikati minhum man ursila likabdi al arwah. Jadi di antara ada among the messenger of the angels, okay, given a task, okay, kabdu arwahil bashar, jadi untuk mematikan manusia ya, dan seterusnya lah. Ada juga yang diutus untuk membagi rezeki, bagi hujan, menulis catatan amal manusia dan seterusnya ya. Tapi kalau the messenger of the humankind, tugasan mereka satu je, tabligh risalatillah, menyampaikan risalah Allah ilan nas. Okay. Okay. Wahyullahi ila rusulihi minal bashar. Okay. Fallahu ta'ala yuhi ila rusulihi minal bashar bitariqatain isnatain. Jadi dua cara ya, two methods only, biwasita atau bighairi wasita. Ada perantara atau tak ada perantara, with medium or not ya. Ini dia. It is the classification of wahyu given to the messenger for the humankind ya. Biwasita, dengan perantara Jibril lah. Bighairi wasita, ini boleh dalam mimpi, boleh juga at-taklimul ilahi min wara'i hijab. Jadi Allah bercakap-cakap tapi di sebalik sitar ya. Macam Allah dengan Nabi Musa lah. Kemudian boleh juga dalam bentuk ilham. Ini ya. Jadi okay, hopefully you can differentiate yes,
two methods of the wahyu given to the messenger for the human kan ya, biwasita and bighairi wasita. Oke, ini biwasita. Nah, ini Jibril lah ya. Jibril, Allah bagi makluman kepada Jibril. Jibril menyampaikan makluman itu kepada Rasul-Rasul Allah ya, termasuk Al-Quran lah ya. Nah, Al-Quran, wahyu Al-Quran datang daripada daripada jalur ini ya. Bighairi wasita. Tanyalah kenapa? Kan azan tu pensyariatan azan tu datang dari salah seorang sahabat. Ya, betul. Jadi itu adalah dikira sebagai wahyu ke? Dia ilham lah. Ilham. Ya, dia ilham. Sebenarnya macam ni. Baginda Nabi sebenarnya pun dapat wahyu tentang azan itu. Tetapi pensyariatan azan ini bukan hanya disampaikan kepada baginda Nabi, tapi juga diilhamkan kepada sahabat. Dan bukan hanya satu sahabat. Ya, kalau tak silap ada dua sahabat ketika itu. Jadi ini jalan bagi Allah untuk mengukuhkan syariat azan. Okey? Jadi apa yang Allah bagi kepada sahabat bukan wahyu tapi ilham. Boleh faham ya? Boleh ke? Oh, senyap. Betul, faham. Okey. Okey. Bighairi wasitah wa yanqasimu ila qismain wa huma ar-ru'ya fil manam. Jadi bighairi wasitah, tanpa malaikat Jibril ya. Ini langsung daripada Allah. Ini ar-ru'ya fil manam, mimpi yang Allah, macam mimpi Nabi Muhammad, macam mimpi Nabi Yusuf ya. Min wara' dan kalamullahi ta'ala lirrusuli min wara' hijab. Allah bercakap-cakap dengan Rasul daripada di sebalik sitar macam Nabi Musa lah ya. Contoh ar-ru'ya fil manam. Ini. Ra'a Rasulullah fil manami annahu dakhala Makkah wa tafa bil baiti fa akhbara ashabahu bidzalik. Ya. Jadi ini ketika Rasulullah datang pada masa Fathu Makkah lah ya. Dia akan masuk ke Makkah dalam keadaan tawaf ya. Sebelumnya kan baginda Nabi dilarang ya. Sebelum Fathu Makkah ini ya. Apa ayatnya? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah laqad sadaqallah, Allah telah membuktikan mimpi yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi pada suatu masa bahawa dia akan masuk ke dalam Masjid Haram dalam keadaan aman melaksanakan ibadah umrah. Okey. Kemudian kalamullahi ta'ala rusuli min wara hijab yaqasatan duna wasita. Ini jadi Allah bercakap-cakap dengan rasulnya di sebalik sitar dalam keadaan baginda rasulnya itu yaqaza. Dia sadar, dia tak berhasilunasi ya. Ini seperti pada malam Lailatul Isra ya. Indama usriya birrasuli ila Allah Ta'ala. Okey. Itu semua ya. Okey. Fal wahyu bi qismaihi dzukira fil Qur'anil Karim. So to
two methods of wahyu mentioned already in the Quran. Maka Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Jadi tak sepatutnya, memang tak ada jalanlah bagi manusia untuk bercakap-cakap dengan Allah kecuali dengan wahyu atau warai hijab, di sebalik sitar, atau Allah mengutuskan rasul untuk menyampaikan makluman yang Allah bagi kepadanya kepada rasul-rasulnya. Kaifiyatu wahyil malak. So be careful ya ihwa, be aware. Al-malak meaning malaika, al-malik meaning raja. Jangan silap pula. Kaifiyatu wahyil malak ila rasul. Jadi ini tata cara malaikat, okay, giving the revelation to the prophet of Allah, ya. Al-ula, ya'til malak Jibril ila Rasulillah misla salsalatil jaras was-sautil qawi. It was the tough, ya. Jadi malaikat Jibril datang kepada baginda dan memaklumkan, okey, wahyu itu misla salsalatil jaras, macam bunyi lonceng. Atau suara yang kuat. Yang kedua, ayyatamassala lahul malaku Jibrilu rajulan wa ya'tihi fi surati bashar. So the form of Jibril is not the form of the angel at that time, but it was a humankind form. Jadi dia macam manusia. Dia merubah wujud. Malaikat pun boleh merubah wujud. Saya nak tanya, kalaulah Jibril dah turun dengan wujud manusia, seperti dalam hadis, dia mengambil wujud siapa? Ada yang tahu tak? Lelaki. Siapa? Iyalah. Takkan perempuan. Siapa laki-laki itu? Ada yang tahu? La adri. Dihya al-Kalbi. Please memorize it, ya ikhwah. Hafaz baik-baik ini, ya. Jadi Jibril yatamassalu bi surati Dihya al-Kalbi idza nasala ala rasuli fi suratihi al-bashariyah. Okey? Jadi dia turun dengan bentuk, dengan rupa macam Dihya al-Kalbi. Because Dihya al-Kalbi at that time kama yukal annahu the handsome one. Dialah orang yang awesome di kalangan sahabat, ya. Muka dia orang cakap sekarang. Okey? Dia tampan, ya. Okey. Kenapa? Jambu, tak? Apa pula jambu? Ke maco, Ustaz? Maco tak kalau maco itu kan handsome lah, dah cukup dah. Okey. Kaifa yuhillahu ila rusulihi biwasitati ini sudah. Khulasatud dars. Inilah kesimpulan, ya. Saya rasa I think it is enough today, and this topic is very clear lah, because I think you all studied in the SPM level, kan? Ya kan, di sekolah kan. Jadi
and it is the general topic, the popular topic. Okay, you all know this topic. Jadi, okay, ada yang nak bertanya ke? Saya buka kesempatan. Siapa yang nak bertanya? Ustaz, boleh ulang balik tak nama sahabat Nabi yang Ustaz cakap tadi? Dihya Al-Kalbi. Aku tulis di sini ya. Coba tengok. Aku tulis di sini. Dihya tu macam ni tulisannya. Nampak tak? Nampak? Nampak Ustaz? Nampak. Macam ni tulisannya. Dihya Al-Kalbi. Okey, nampak. So, if you are given the baby and it is a boy, call it Dihya Al-Kalbi supaya dia awesome dan handsome. Okay? Jadi nanti kalau kalian dah dapat anak dan dia lelaki, berilah nama Dihya Al-Kalbi. Okay? Boleh. Atau Dihya lah Muhammad Terkejut Dihya saya lah, tu. apalah. Ya kan? Kenapa? Ustaz. Terkejut saya. Anjing. Tak. Al-Kalbi ni dia ikut kepada kaum, bukan anjing lah. Hanya saja dia mengikut kepada kaum ya. Dia suku lah macam tu. Kenapa? Kenapa? Ustaz. Berkenaan wahyu ni kan. Kan tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya betul. Bila dah kan lepas Rasulullah kan tak ada nabi lepas tu. Apa kau cakap? Kan lepas Rasulullah kan tak ada nabi dah lepas tu. Betul lah. Jadi Jibril sekarang apa tugas dia? Yang itu aku tak tahu. Sebab aku bukan Tuhan. Mantap nampak. Sebab ada kawan saya tanya kat saya Okeylah. Jadi macam ni overall malaikat itu cakap kat bawah. Malaikat itu biasanya kan memang selalunya beribadah kan. Selalunya beribadah. Ya, jadi itu tugas utama mereka. Adapun tugas-tugasan tambahan mereka itulah ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan seterusnya lah. Jadi Jibril tidak pernah berhenti melaksanakan tugasnya, which is the general tugasan kan, yaitu beribadahlah kepada Allah. Jadi kalau tugas tambahannya itu dah lah tu. Okey. Okey. Bagus soalan itu. Mencekik aku sikit. Maaf Ustaz, sebab kawan dia bagus. Okey, ada lagi yang nak bertanya? Tanyalah. Bagus soalan macam ni, bagus. Ada lagi yang nak bertanya? Tak ada? Ada tadi yang cakap ni siapa ya? Suara perempuan siapa? Ada kalian dalam KAA berapa jumlah? 172 orang ke? Banyak sangat. 108. 108. Tapi yang join di kelas saya ni nampak 172. Tu kelas akidah. Akidah ke? Oh, kelas akidah. Dia pun join saya punya kelas ya. Ya, Ustaz. Okey. Kalian memang tak ada kelas kuliah ke sehingga kalian join di kumpulan saya?
Kalau ikutkan jadual memang ni kelas kuliah kami. Tak tahulah tu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Aku terima engkau dengan ikhlas. Okey. Tapi kalian di kelas tutor dengan pensyarah lain kan? Sama Dengan Ustaz. Oh, dengan saya juga ya. Sama Alhamdulillah. je. Alhamdulillah. Semakin banyak pelajar aku semakin happy lah sebab banyak yang mendoakan kan. Okey lah. Okey. So, sekali lagi saya buka kesempatan. Satu lagi soalan kalau ada yang bertanya. Kalau tak ada, kita sudahi perjumpaan kita hari ini. Ada nak bertanya ke? Doktor, Sila. saya. Ya, Wan Nur sila. Benar. Aku nak bagi aku Macam tengah mana? book ke? Kenapa? Macam mana Rasulullah tahu yang datang berjumpa dengan Rasulullah tu adalah malaikat Jibril, bukan sahabat dia? Nah, itulah. Suka nak cakap ya sebabnya ini wahyu bukanlah perkara duniawi ya. Dia banyak melibatkan rohaniyat ya. Dia tidak banyak melibatkan material. Kalau rohaniyat maknanya yang banyak terlibat di sini adalah kata hati, kata nurani. Ya, jadi masa Jibril datang dalam wujud manusia, wujud dihya al-kalbi ya. Rasulullah tahu sebab dia ruhaniyatnya ya. Jadi batin Rasulullah, rohani Rasulullah yang dapat membezakan bahawa ini dihya bukanlah dihya sahabat saya, tapi dia adalah malaikat. Tapi nak jelaskan macam mana Rasulullah tahu, itu sukar. Sebab benda-benda macam rohani macam ni, it was a feeling. Okay, itu adalah rasa ya, rasa yang just Rasulullah know himself. We don't know. Sebab dia sendiri yang merasa, kita tak rasa ya. Jadi perasaan rohani dan batin itu yang memberitahu Rasul bahawa itu adalah dihya kalbi yang nampak itu bukan sahabat engkau, tapi dia adalah Rasul. Okey, dan selepas Jibril yang bercakap ini dalam bentuk rupa dihya kalbi, Rasul dah boleh bezakan sebab kalau messenger dia langsung bagi wahyu kan, takkan dia bercakap-cakap macam dihya al-kalbi yang sahabat ini bercakap-cakap kepada Rasulullah kan. Macam kalau dihya al-kalbi yang betul kalau datang kepada baginda Nabi, mungkin dia apa ini, dia akan borak-borak dulu, ada benda-benda keduniaan yang dia akan cakap. Selepas itu mungkin baru masuk kepada perkara-perkara agama. Tapi kalau Jibril yang turun dalam bentuk rupa dihya al-kalbi, takkan dia borak-borak banyak. Takkan dia nak bercanda, takkan dia nak bincang perkara duniawi, dia langsung bagi wahyu. Ya kan? Betul tak? Ya, betul. Malaikat tak ada masa untuk sembang-sembang di kedai kopi oh. Okey. Jadi macam tu. Okey, bagus soalan kalian. Orang akidah memang best. Best. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan ni ya. Doktor. Saya nak tanya, kuis Macam dengan test doktor bila? Nantilah saya akan maklumkan ya. Sebab saya kena pelajari baik-baik dulu apa ini tugasan-tugasan kalian. Selepas itu saya akan bagi makluman. Saya janji insya-Allah mungkin dalam minggu ke-3 ke-4 saya sudah akan bagi makluman itu ya. Jangan risau. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.